Rumah tangga panas, darah haid punya angkara. Ammar halau isteri. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya mengucapkan terima kasih kerana telah subscribe channel saya. Perkongsian kali ini adalah tentang amalan sihir yang telah menjahanamkan hubungan sebuah keluarga. Bersempena dengan bulan Ramadan ini, Ain pulanglah ke pangkuan abang. Maafkan abang, itu rayuan seorang suami yang menyesal akan perbuatannya yang sanggup melukai hati seorang isteri yang sentiasa setia. Bagaimanapun kata lelaki itu, punca hubungan mereka suami isteri musnah disebabkan sikap dendam dan busuk hati bekas isterinya yang sanggup menggunakan ilmu hitam kerana cemburu melihat kebahagiaan mereka sekeluarga. Sebelum mengenali isteri, saya pernah berkahwin, namun dia bersikap curang hinggakan lebih setahun Manisah, bukan nama sebenar, tidak pulang ke rumah. Setiap hari Manisah mesej saya minta cerai, tetapi saya enggan kerana sayangkan dua anak lelaki kami, dan sejak Manisah hilangkan diri, kedua-dua mereka tinggal dengan saya kerana ketika itu isteri tergila-gilakan lelaki lain, ceritanya. Hanya mahu dikenali sebagai Ammar, dia memberitahu rumah tangga yang baru dibina mula bertukar panas sejak 2 bulan lalu gara-gara perbuatan sihir bekas isteri terhadapnya. 2 bulan lalu saya dapat rasa satu kelainan antara hubungan saya dengan isteri. Saya jadi cepat naik darah selain selalu memarahi isteri walaupun ia perkara kecil. Saya benci balik rumah, benci tengok wajah anak-anak dan jadi panas setiap kali masuk ke dalam rumah. Saya sanggup tidur dalam kereta daripada melihat wajah isteri dan anak-anak. Malah sampai satu tahap saya tergamak hamburkan kata-kata makian yang menyakitkan hati terhadap isteri dan memberitahu dia tidak layak menjadi ibu kepada anak-anak saya. Saya tahu Ain terluka kerana saya membezakannya dengan bekas isteri, tetapi entahlah saya tidak dapat elak perasaan benci itu walaupun sangat sayang kepadanya, kata Ammar. Situasi rumah tangga mereka bertambah pelik apabila Ain sering sakit dan muntah darah, sehingga isterinya mengajaknya mendapatkan rawatan secara perubatan Islam. Kata Ammar, isterinya pernah memberitahu dia dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena dalam rumah tangga mereka, selain mata saya penuh dengan kebencian. Ain selalu beritahu dia dapat lihat dalam mata saya yang penuh dengan kebencian terhadapnya dan setiap hari dia ajak saya jumpa ustaz untuk berubat. Namun saya degil, selain saya jadi semakin benci kepadanya tetapi hati masih sayang. Apabila jauh saya rasa rindu, apabila depan mata seolah-olah ada sesuatu yang tidak kena, jelasnya. Ammar memberitahu sejak itu juga hubungannya dengan bekas isteri kembali rapat sehingga mereka pernah terlanjur tanpa menyedari wanita itulah punca kepada segala masalah dalam rumah tangganya ketika ini. Kata Ammar, hubungannya dengan Manisah tidak ubah seperti pasangan suami isteri walaupun mereka tidak kembali berkahwin, selain dia sanggup menghabiskan wang untuk semua kehendak wanita itu. Malah kata Ammar, dia sanggup menghalau isterinya sendiri atas permintaan Manisah yang ingin kembali tinggal bersamanya dan anak-anak. Keputusan yang bodoh. Anda bayangkan apa perasaan Ain apabila saya suruh dia keluar dari rumahnya sendiri semata-mata sebab ingin puaskan hati Manisah. Saya tahu hatinya remuk tapi saya tidak rasa sedih kerana saya sudah ada Manisah. Malah saya biarkan dia menghantar gambar kami sedang tidur sebantal kepada Ain, ujarnya. Bagaimanapun, kata Ammar, keadaan mula berubah apabila dia terbaca mesej Manisah dengan seorang lelaki Indonesia yang memberi pelbagai arahan untuk memastikan saya terus menjadi milik Manisah. Menerusi mesej tersebut, kata Ammar, jelas dia telah menjadi mangsa sihir bekas isterinya sendiri hingga mengakibatkan rumah tangganya bertukar panas.
Satu persatu mesej perbualan itu saya baca dan di antaranya, lelaki itu meminta Manisah mencampurkan darah haidnya dalam makanan saya dan bayangkan ia turut dimakan oleh anak-anak kami. Manisah turut meletakkan sesuatu dalam bantal saya dan apabila diselongkar, saya jumpa sejenis kayu dan tak sangka Manisah sanggup buat saya begini. Sekelip mata saya terus tersedar, saya halau bekas isteri dan saya seolah-olah baru tersedar daripada mimpi buruk, ujarnya. Masih menanti kepulangan isteri tersayang, Ammar berkata cubaannya menghubungi dan mencari isterinya gagal, malah keluarga mertuanya meminta dia memberi ruang kepada Ain untuk menenangkan fikiran. Demikianlah perkongsian kali ini. Semoga ada manfaat kepada kita semua. Terima kasih kerana sudi menonton. Wassalam. Padah seru roh, bermain, spirit of the coin, badan aku menggeletar, suruh benda tu balik tapi shilling bergerak ke NO. Nur. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya AR Reactions. Terima kasih kepada anda yang telah sudi subscribe channel saya. Perkongsian cerita seram kali ini adalah sebuah pengalaman seram 4 sekawan yang mencuba permainan Spirit of the Coin yang bertukar ngeri. Taubat, sumpah, dah serik, tak akan main benda ni lagi. Mari ikuti kisah selanjutnya. Perasaan ingin tahu seorang pengguna Twitter, Khalid Amir bersama 3 rakannya tentang kisah seram tentang dakwaan seorang pelajar membunuh diri akibat tekanan di kampus mereka, mengundang padah. Mana tidaknya, keempat-empat mereka mengalami malam yang sangat menyeramkan apabila mencuba permainan Spirit of the Coin yang kononnya dapat berhubung dengan roh tergantung menggunakan shilling. Cerita Khalid, situasi bertukar tegang apabila mereka berjaya memanggil roh tersebut. Namun, ia enggan pulang ke tempat asalnya apabila ingin menamatkan permainan itu. Permainan ini untuk sesiapa yang jenis rasa, nampak dan dengar. Ada 4 orang yang berani sahut cabaran itu termasuk aku, jenis nampak, Dodo, dengar, Azi, rasa, dan Capang, mendengar dan merasa. Permainan ini terlalu bahaya, bukan macam Jumanji dalam filem Hollywood tu. Tetapi ini, Jumainan tu, bercerita mengenai pengalaman seram itu. Khalid memberitahu ketika rakannya bertanya tentang siapa di antara mereka boleh melihat kelibat makhluk halus. Dia merasa sangat terkejut apabila shilling tiba-tiba bergerak mengeja namanya KHALID. Masa ini badan aku menggeletar gila. Takut nak buka mata, kawan aku bertiga suruh aku buka mata dan perlahan-lahan aku ikut permintaan mereka. Selepas melihat kertas dan kedudukan shilling, aku memandang ke arah Dodo dan aku hampir tersentak dan mengangkat jari daripada shilling apabila terlihat kelibat mengerikan tanpa mata dan berambut panjang sedang memerhati ke arah Dodo. Apabila beralih ke arah Capang pula ternampak kelibat berbulu tetapi wajahnya gelap dan di belakang Aziz pula seorang wanita seperti hantu Kak Limah berpakaian sari, ceritanya. Lebih mencemaskan, kata Khalid, dia terasa seperti ada seseorang menghembus di belakang tengkuknya selain bunyi mengetap gigi seperti kesejukan. Tidak mahu menunggu lama, Khalid meneruskan soalan dengan bertanya mengapa benda itu berkeliaran di sekitar kawasan kampusnya dan jawapan diperolehinya sangat mengejutkan. Mana tidaknya, kata Khalid, jawapan itu memberitahu rohnya digantung selain dipuja oleh bekas pelajar di kampus tersebut. Kami berempat saling berpandangan dan aku minta izin untuk menutup permainan serta meminta benda itu pulang ke tempat asalnya.
Namun jawapan itu beralih ke peta NO membuatkan kami cemas sebelum Dodo cuba bertanya mengapa ia tidak mahu pulang. Shilling tetap bergerak memberi jawapan dan benda itu memberitahu aku tahu bagaimana untuk menghantar dan membebaskannya. Aku tersentak, ujarnya. Walaupun cemas dengan situasi itu, Khalid memberitahu mereka berjaya menghalau roh itu pulang dan nampak makhluk yang berada di sekeliling mereka ke belakang dan lenyap. Kami pun angkat jari daripada Shilling sebelum mengemas kertas dan mengambil Shilling untuk dibakar, namun apabila bangun untuk buka lampu, tiba-tiba satu hostel blackout. Aku mengucap dan beristighfar sebab kami tahu permainan kami tadi memang syirik. Sebab kau berhubung dengan alam gaib. Namun tiba-tiba Capang dan Azim memberitahu terdengar sesuatu seperti sedang mendengus marah. Aku mula goyang sebab kami semua tahu dari mana ia datang, katanya. Ceritanya lagi, mereka cuba untuk tidak panik dan cuba meminta maaf sebelum Khalid menyebut kau adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan aku adalah makhluk nyata yang diciptakan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku meminta izin kepada Pencipta yang Maha Esa untuk membebaskan kau dari tergantung dari segala pemujaan manusia terhadap kau. Sejurus selepas itu, katanya, mereka berempat dapat melihat satu persatu makhluk itu terbang ke tempat gelap sebelum hilang dari pandangan mereka. Inilah risiko jika bermain game ini. Jika pemain angkat jari daripada duit Shilling, roh itu akan ikut kita balik dan akan sentiasa mengganggu kita seumur hidup kerana tidak menghantarnya pulang. Pun begitu, kata Khalid, sebagai umat Islam, dia sedar permainan tersebut merupakan perbuatan syirik dan berdosa di sisi Allah. Dan dia meminta sesiapa sahaja agar tidak melakukannya walaupun atas nama suka-suka kerana ia boleh menyebabkan akidah seseorang terpesong. Alhamdulillah masing-masing sudah pun bertaubat, katanya mengakhiri kisah yang dikongsi di Twitter miliknya. So, guys, demikian sahajalah perkongsian seram untuk kali ini. Semoga dapat mengambil iktibar. Terima kasih.